warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para penonton di mana saja berada yang dapat mengikuti siaran ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua unsur penting dalam diri kita. Pertama dia panggil unsur dalam, yang kedua dia panggil unsur luar. Unsur dalam meliputi ilmu, iman dan sebagainya. Jadi itu unsur dalam. Unsur luar memerlukan makanan, pakaian, alam sekitar dan sebagainya. Jadi dua unsur inilah kita ada dua unsur inilah, unsur luar dan unsur dalaman. Dan kewajipan kita lah berusaha agar kedua-dua unsur ini dapat dibangunkan. Pertama sekali unsur dalaman. Ilmu itu penting, keimanan adalah merupakan syarat utama untuk kita berusaha dan sebagainya. Yang kedua, saudara sekalian, unsur luar. Unsur luar ini meliputi makanan, pakaian, alam sekitar yang perlu kita jaga dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dalam masalah harta ni Islam ada cara tersendiri. Ada teknik tersendiri agar harta itu tidak merosakkan seseorang insan. Dalam tengok harta ni, Islam telah buat beberapa garisan. Satu, harta sebagai satu amanah. Tuhan beri kita rezeki, Tuhan bagi kita kerja, Tuhan bagi kita harta adalah merupakan satu amanah. Bila amanah perlu kita buat sebaik-baiknya, saudara sekalian. Dan amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mencari harta pertama sekali adalah merupakan titipan Allah, merupakan amanah yang Tuhan suruh kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bila amanah, saudara sekalian, kita kena buat bagaimana Tuhan suruh, bagaimana Tuhan telah gariskan. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Al-mal wal banun zinatul hayah. Harta dan anak sebagai perhiasan hidup. Kalau jaga tak kena, nak jadi fitnah. Oleh itu, saudara yang saya hormati sekalian, nawa'alhana harta semoga harta yang kita miliki sebagai perhiasan hidup, maka lunasnya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Jadi banyak orang yang dapat menggunakan harta ni pada jalan yang sebaik-baiknya, dan ramai juga orang yang tidak dapat menggunakan harta pada jalan yang terbaik. Dia guna harta untuk jalan yang tak molek, jalan maksiat dan sebagainya. Oleh itu, saudara yang saya hormati sekalian, inilah di antara fungsi harta. Yang ketiga, harta sebagai bekal ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita ada harta, dapat kita gunakan untuk melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang kaya, orang ada harta perlu infak, perlu sedekah, perlu belanja lebih pada orang yang kurang ada harta. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, orang ada harta pun dia tak sama lah. Misal satu contoh, nawak khairat masjid. Jadi apa kita dengar ini, supaya tak kira siapa dia, kaya sesak supaya. Jadi ini maknanya kita rugi. Orang kaya perlu lebih sikit pada orang miskin. Dan orang miskin sendiri pun janganlah bahasa kedekut dan sebagainya untuk memberi sedekah, infak dan sebagainya. Kita ada banyak, saudara sekalian. Ada infak, ada sedekah, ada zakat dan sebagainya. Oleh itu, makin banyak harta, makin banyak kita buat amal ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada harta, alhamdulillah dia boleh sedekah. Orang ada harta, alhamdulillah dia boleh pergi ke Mekah. Orang ada harta, alhamdulillah dia boleh tolong budak-budak untuk ngaji dan sebagainya. Orang ada harta boleh bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, saudara yang saya hormati sekalian, Islam menggalakkan umatnya mencari harta, bekerja dan mencari harta. Islam ni tak suka sangatlah orang tak suka kerja, malah kerja dan sebagainya. Nah, banyak penyair Arab dia kata, "Utulubul ilma fala taksal fama, ab'adal khair li ahli kasal."
belajarlah jangan malas. Mana bukan saja belajar, kerjalah jangan malas. Fala taksal fama ab'adal khair, jauh kebaikan bagi orang yang malas. Ab'adal khair li ahli kasal. Orang malas ni jauh daripada kebaikan. Maknanya bila kita rajin, Islam sangat sokong orang rajin. Oleh itu saudara-saudara sekalian, Islam menggalakkan umatnya bekerja. Hari ini saudara sekalian, yang kita dengar orang kerja kuat orang Cina, orang kerja kuat orang putih. Padahalnya zaman dulu ni, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah buat garis supaya orang bekerja. Satu hari saudara sekalian, ada orang yang minta sedekah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tanya sahabat, siapa dia ada duit boleh sedekah? Ada sahabat pakat duit boleh 2 dirham. Lalu tu Nabi sedekah pada orang yang minta sedekah tu, Nabi kata tangan atas lebih baik pada tangan bawah. Saya beri kat awak 2 dirham ni, 1 dirham untuk pergi beli beras, gandum, sara anak-anak dan isteri awak. 1 dirham lagi awak pergi beli alat perkakas untuk kerja. Demo ni pun boleh duit dirham ni, pergi beli kapuk, pergi beli baju, pergi cari kayu jual. Akhirnya 2 sebulan bagi para Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak sesak dari Rasulullah. Saya ada kerja dalam ni. Jadi saudara-saudara yang saya sekalian, Nabi sendiri telah menunjukkan bagaimana kerja terpenting. Sejak umur 9 tahun, Nabi ambil upah mengembala kambing orang. Nah, pas kita sini, siapa dia umur 9 tahun mula kerja. Kita manja lagi anak kita. Hak tua manja pada saya kerja dan sebagainya. Kita tak dengar hari ni yang kerja adalah wanita-wanita isteri-isteri kita. Suami banyak pengaduan-pengaduan di majlis ni kan, suami tak kuat kerja dan sebagainya. Oleh itu hari ni kita tak dengar benda tu. Yang kita nak hari ni bekerja. Dan ingatlah kerja tu jadi ibadat kalau kita niat molek. Apa yang kita kerja tu hak molek. Nah, dan kerja tidak melalaikan kita daripada melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cakap kerja siapa tak semaya, tu tak agak pergi terus sekali. Oleh itu, kerja siapa pergi, satu contoh kita orang motong. Janganlah kita motong siapa tak semaya subuh. Nah, ni pergi motong pukul 2. Pukul 8 baru klik. Di mana subuh? Kalau subuh lagi ketah pun okey lah. Tapi janganlah kerja siapa tak semaya. Orang balik, naik diri dan sebagainya, siapa tak semaya zuhur. Balik, akuk dia siapa tak semaya asar, ini merugikan. Oleh itu Islam tengok harta ni sebagai satu ujian, sebagai satu cara untuk kita meningkatkan amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Nabi temu dengan seorang pemuda. Budak muda tu duk tusuk tangan dia. Terus Rasulullah tengok tangan. Rasulullah tengok pelik. Rasulullah tanya, wahai pemuda, apa mu tusuk tanganmu? Dia tunjuk. Tangan saya pecah-pecah saja ya Rasulullah. Tangan saya pecah-pecah saja. Buat apa? Saya kerja kuat ya Rasulullah. Saya tebal kayu dan sebagainya. Rasulullah pergi tangan dia mana, cium tangan, kucuk tangan Nabi kata lah no. Tangan balas ni lah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ni saudara sekalian, bahawa kerja adalah merupakan satu hal penting. Oleh itu Tuhan sangat cinta pada hamba-Nya yang bekerja keras. Barang siapa yang bekerja cari nafkah halal, maka sesungguhnya dia adalah fisabilillah. Oleh itu saudara yang sama sekalian, kerja ni pun boleh pahala kalau kita niat betul. Niat terpenting. Islam niat terpenting saudara sekalian. Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajipan yang lain. Jadi cari rezeki untuk sara anak bini, anak kita ngaji dan sebagainya adalah merupakan satu ibadat. Lepas mai subuh, Nabi ni hadis Nabi, lepas mai subuh jangan tidur. Carilah rezeki. Nah, lepas mai subuh carilah rezeki, pergi merata-rata. Nah. Dan Tuhan larang cari harta, kerja gapo pun sampai melupakan kewajipan pada Allah, kewajipan pada isteri, kewajipan pada masyarakat dan sebagainya. Kerja siapa lupa masyarakat pun tak boleh. Dan bermegah-megah pada harta yang diberikan, sesungguhnya itu adalah merupakan satu kerugian. Kita ada harta kaya, kita bermegah-megah dengan kaya, bermegah-megah dengan duit banyak dan sebagainya, maka itu adalah merupakan satu kerugian. Oleh itu saudara yang saya hormati sekalian, bila kita ada harta, maka kita gunalah harta ni untuk kebajikan. Gunalah harta ni bukan saja untuk kita, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dengan ada harta, mana kita
semoga terhindarlah kita daripada riba dan sebagainya. Nah, dan yang hari ini kita nak bicara dengan saudara sekalian, bila kita ada harta dah, kita nak jaga harta lah. Inilah tajuk kita nak bahas ini, rezeki yang berkecukupan. Kita ada duit setara ni, kita ada harta setara ni. Jangan kita berasa cukup. Cukup ni dalam agama kita dia panggil qanaah. Maknanya berasa cukup dengan apa yang ada. Tapi bukan artinya pada sekarang ni tak cari tak. Mana? Cukup mana kita reda. Raditu billahi rabban, kita reda dengan Tuhan dan kita reda di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh makan nasi sekarang ni alhamdulillah. Orang lain teruk dari kita lagi. Nah. Kita boleh makan ikan yang geliat tekak tu alhamdulillah. Orang lain makan nasi agak budu saja. Kadang-kadang ada orang lain bawa ni duk riah bawa ni, maka dia tu nanok ubah gara. Jadi kita alhamdulillah, sebab itulah qanaah ni penting saudara. Qanaah ni bila ada qanaah maka orang ni akan berasa cukup dengan apa yang ada, tapi bukan malah, dan dia akan berasa bahagia dengan apa yang ada, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saudara yang saya hormati sekalian, bila qanaah dia tidak akan berfoya-foya, tidak akan guna harta pada jalan yang tidak diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan guna harta pada jalan yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup secara sederhana. Sederhana ni adalah merupakan satu konsep yang diajar oleh Nabi kita supaya kita hidup sederhana. Sebaik-baik pekerjaan ialah sederhana. Jangan lebih sangat, jangan kedekut sangat, duduk tengah-tengah dah. Satu hal tu. Ini adalah merupakan konsep dalam Islam. Pertengahan. Jangan kedekut sangat, jangan borah sangat, duduk tengah-tengah. Nah. Oleh itu saudara yang saya hormati sekalian, qanaah satu sifat terpuji yang kita kena bahas bersama dan kita amal dalam kehidupan kita hari-hari. Qanaah kata alhamdulillah kita boleh makan setahun ni. Nah, dan alhamdulillah kita boleh setahun ni, kita tidak akan buat benda tak molek untuk mencapai harta, mencari harta dan sebagainya. Inilah perlunya kita qanaah. Merasa cukup rezeki yang telah beri kita, tapi bukan arti kita tinggal usaha dan kerja. Hari ini saudara yang saya hormati sekalian, kita ni kurang berusaha. Nah, kita kena yang berat kata, kita ni kurang berusaha. Bila kita kurang berusaha saudara sekalian, maka bila kita kurang berusaha, maka kita tak boleh mencapai berbagai benda-benda yang untuk mencapai kejayaan. Oleh itu hari ini usaha itu penting. Dalam Islam ni dia suruh orang berusaha. Nabi satu hari ada orang tu kita tanya, seorang budak muda gagah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni nak kerja apa? Rasulullah tengok dia ni gagah. Rasulullah kata gini, mu cuba bagi kecek dengan orang tu. Dia ni banyak tanah. Kecek dia minta dia mu tanah tamat. Dia bakal bagi upah atau gimana. Akhirnya budak muda ni kecek dengan orang kaya tu. Tanah tamat dalam kebun dia ni. Akhirnya dia mahu upah dan sebagainya. Oleh itu saudara yang sama tu sekali hari ni, rezeki bercukupan ni mana kita satu kita pandai urus, pandai fikir, pandai cari. Hari ni saudara sekalian kita tengok banyak kita tercicir pasal membiarkan. Nah, satu contohnya hari ni, saya selalu katakan dalam radio, nah, ada hari ni kita ni kurang usaha, beli belakang. Pas beli pendapatan kita kecil terus sekalian. Siapa kakak kena beli, siapa lada kena beli, siapa serah kena beli, siapa kuah. Lo ni bakal beli kuah 100 lebih, bakal beli belakang terus sekalian. Padahal keliling rumah kita ada tanah, pusu-pusu kita boleh tanah serah, boleh tanah kuah dan sebagainya. Kenapa tidak kita tak pada kuah serah ni paling mudah terus sekalian. Inilah perlunya kita fikir bersama bagaimana cara untuk menambah pendapatan dan ekonomi kita selain pada ada. Usaha terpenting dan banyaklah bekerja dan sebagainya. Nabi tengok perah kambing umur 12 tahun pergi nego, bukan nego di Mekah, pergi nego di negeri Syam, melalui jalan, melalui pada pasir dan sebagainya, ambil upah daripada seorang kaya waktu namanya Khadijah, terus sekali lagi nego. Dan Nabi telah tunjuk bagaimana amanah itu penting. Nabi telah tunjuk bagaimana kesungguhan itu penting. Hingga bukan saja Khadijah, banyak orang kenalah budak ni. Budak-budak ni kenanya. Hari ni kita nak tengok budak-budak kita, budak-budak muda kita, remaja kita adalah merupakan orang-orang rajin kerja, dan remaja kita selain pada rajin kerja, rajin pergi sejid. Hari ni kita nak tengok remaja sejid, budak-budak muda lah best. Hari ni kita nak tengok ni, adik-adik ada remaja best. Nah, hari ni kita dengar orang tua best, dia best, putus-putus tak agak rai dan sebagainya. Oleh itu hari ni kita nak tengok
remaja ni orang rajin menanam dan sebagainya dah. Tanam segala jenis untuk menambah pendapatan dan ekonomi. Sebenarnya pak kita ni subur sekalian. Nah, boleh tertanam gapo saja. Yang penting usaha tu penting. Sejauh mana kata kita kuat berusaha, maka itulah yang perlu kita lakukan. Dan Rasulullah telah menunjukkan bagaimana amanah dalam kerja, kalau jual dan sebagainya, hingga banyak tu sultan ambil Mekah, muak utah berpuluh-puluh ekor daripada tokai yang nama Siti Khadijah tu, ada ekor sultan Nabi jual kerana kenapa dia mau kena. Ni perlunya. Oleh itu saudara yang saya hormati sekalian, ni Islam ajar benar buku ni supaya kita rajin kerja, dan kerja tu kena amanah. Yang ketiga pula saudara sekalian, kena pandai pula kontrol, kena pandai kena pandai jaga harta yang kita milik, dan supaya lahirlah sifat qanaah yang merupakan satu sifat penting dalam kehidupan kita. Kalau tak ada qanaah, tak cukup sama dia kau. Berasa harta kita, dan akhirnya dia akan buat apa saja asal boleh harta. Hari ni kita tak seringan. Kita seringan ada setengah saya baca satu buku yang tak lah ni hak halal, hak haram pun payah cari. Itu tak saya baca. Hari ni kita nak halal terpenting saudara sekalian. Harta halal dan jaga. Nak jagalah supaya rezeki berkecukupan. Pertama sekali kita berasa bahagia dengan apa yang ada. Yang ketiga tidak malas. Yang keempat saudara sekalian, tidak berhutang. Berhutang ni satu hal saudara sekalian. Hari ni kita ni berhutang banyak lah. Berhutang ni. Bila berhutang Nabi Ta'ala, orang berhutang tengah hari tak senang, malam tidur tak jendera. Nah, ada 10 bahaya daripada berhutang. Siapa dia yang berhutang duit orang, niat tak saya bayar dah, maka orang ni telah ambil takat masuk neraka, Nabi kata. Jadi bukan senang. Orang berhutang duit orang tu kena beringat sikit. Yang kedua pula, berhutang untuk beli benda tak molek itu adalah dilarang. Dan berhutang ni, orang berhutang tu boleh pahala. Nah, yang Nabi Ta'ala, orang berhutang 2 kali boleh pahala sedekah sekali. Ada satu hadis Nabi. Oleh itu saudara hormati sekalian, janganlah kita bila boleh harta kita tak pandai guna. Kita kena jaga supaya kita termasuk orang yang pandai jaga rezeki yang Tuhan beri kita, dan rezeki kita berkecukupan, mencukupi. Ada banyak ni kita pandai lah. Saya biasa pergi Pedungan di Setun, saudara sekalian. Di Setun tu dia ada tanah serai. Ya buatlah tanah serai, dia boleh 100,000 sebulan. Ya buatlah tanah serai. Dia perak air, dia perak ikan dalam tu, dia tanah kakung, tanah dan sebagainya saudara sekalian. Jadi satu rai ni boleh berlaku. Maknanya dia pandai guna, dan pandai guna hidup secara sederhana, lepas tu pandai guna menambahkan ekonomi, pendapatan. Berbagai cara boleh kita buat. Oleh itu saudara sekalian, kita kadang-kadang pak kita orang ada tanah 10 rai, 20 rai, 30 rai, tapi tanahnya tidak menghasilkan sesuatu. Sebab apa? Karena kita kurang usaha. Hari ini bala mana kita nak buat supaya tanah yang kita ada dapat melahirkan satu ekonomi, satu rezeki yang mencukupi. Inilah. Yang penting saudara sekalian, kita tidak berhutang, kerana berhutang ini adalah merupakan satu perkara yang memberatkan, menstreskan otak kita. Berhutang ni bukan saja berhutang duit orang, sekarang bahkan berhutang termasuk berbagai penyet esoran ni. Jadi pening kepala lah dia kalau kita banyak benda tu. Oleh tu hari ni kalau tak agak kita call dulu. Orang Melayu, orang tua dulu ajarlah no. Pelanduk jangan nak berak serupa dengan gajah. Kita pelanduk. Demo gajah. Nak mana demo gajah ada kereta, misal kita pelanduk nak ada kereta juga. Demo gajah ada boleh beli rumah besar. Kita pelanduk pun nak beli rumah besar. Jadi tak boleh, maknanya dalam orang dulu yang ajarlah nak beli pegawai padan dengan tubuh, nak beli baju padan dengan tubuh. Kalau baju besar dah tak cantik, tak comel. Kalau halus dah apa tak jadi. Oleh itu padan dengan tubuh kita, dan inilah perlunya kita pandai dalam kontrol, dalam kita jaga apa yang panggil harta kita. Kalau kita tak pandai, kita akan berpoya-poya, kita akan joli. Nah, kita akan makan sedak dakwah dengan siapa melupakan
benda-benda yang perlu kita lupakan. Oleh itu inilah satu hakikat yang perlu kita fahami bersama. Pandai jaga harta dan nawalhana rezeki yang kita peroleh itu mencukupi. Mencukupi ni pertama kita rasa bahagia dengan apa yang kita ada. Nah, alhamdulillah kita boleh makan setahun ni orang lain kerana hidup ni saudara sekalian. Nah, kita susah tahun ni orang lain susah lagi. Nah, orang di Ethiopia dia, saudara betul sekali. Orang Ethiopia ni Allahu Akbar. Saya tengok tiap kali tengok bagaimana nasib orang Ethiopia, maka air mata akan mengalir. Mati di depan mata. Anak mati kelaparan di depan matamu. Suami mati di depan mata isteri. Isteri mati di depan mata suami kerana kelaparan, keboloran, tidak ada makanan dan sebagainya. Kita sini alhamdulillah lah jajaran. Tak ada dengar lagi orang mati lapar, apa nasi dah. Ada hari ni Pak kita ni rezeki murah. Yang penting saudara sekalian, bagaimana rezeki yang kita ada, kita berkecukupan, rezeki berkecukupan. Perasaan kita bahagia yang mihip pun ada alasan yang tertentu, ada pandai, jaga dan sebagainya. Barulah rezeki yang kita peroleh benar-benar dapat melahirkan kebahagiaan dalam hidup kita saudara sekalian. Kita kena wampai untuk masa depan, kita kena fikir, rancang masa depan ni untuk gapo. Nah, satu hari di seorang raja lalu temu orang tua duk tanam taman. Raja ni kalau tak silap saya Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang pemimpin yang dulu lalu tanya orang tua, "Duk apa?" "Nak tanam taman." Dia akhir tanyalah, taman tu lah, mak nak boleh boh dia ke? Nama tuan. Orang tua tu katalah, ayah saya itu tanah, tak nak fikir apa saya, tak fikir nak makan ni. Jadi saya tak boleh makan, tapi anak cucu kata saya akan makan. Oleh itu kita ni sekarang ada tanah diri, tanah mak dokong, tanah motel, tanah sebagainya. Walaupun kita tua dah, tapi anak cucu kita dapat hasil. Hari ni yang penting saudara sekalian, tak bertanah lah, kerana tanah ni pun kalau orang makan boleh pahala. Banyak sebenarnya pahala kita peroleh pada tanah me. Kita nak makan lah ni orang tua kita tanah. Nah, dia besar meluk dari belakang rumah. 45 pound dulu tung dia kapung orang tua kita tanah. Ibu bapa kita tanah. Oleh tu kita pun teruskan kena mikir balah mana merancang untuk supaya rezeki kita berkecukupan. Anak boleh ngaji. Nah, kalau tak ada rasa ni, tak ada rasa qanaah ni, saudara duit banyak pun dia tidak akan rasa bahagia. Banyak orang kaya tak rasa bahagia, rasa susah. Nah, hari ni kita nak qanaah ni makna bahagia dengan apa yang dia ada. Tapi tak tinggal usaha. Bukan tu pada aku sekarang ni bukanlah tu maknanya usaha tak ada dan hak ada alhamdulillah. Bila dia fikir lah tu dia tak akan pisah benar-benar tak boleh. Hak orang dia tak ambil. Tak masuk tanah orang, tak masuk setara orang. Ni banyak di kapal-kapal berlaku masuk setara orang, sedepa pun masuk. Ni kerana apa? Kerana tak pasal cukup dengan apa yang ada. Ni bahaya. Orang masuk setara orang ni dosa besar. Nah, ada satu hadis Nabi, siapa dia masuk setara orang, maka tanah akan jadi 7 lapis. Apa ni? Hepek apa ni, rusuk kanan sampai rusuk kiri tu rapat cik. Ni bahaya saudara sekalian. Oleh itu saudara-saudara sekalian, kita belanja ibadah dengan kebolehan kita. Ni rezeki berkecukupan. Malah ni misalnya kita boleh hanya sebulan kita boleh 2,000. Nah, kita nak pergi beli 3,000 tak boleh. Nah, ataupun kita nak asal benda yang teruk-teruk lebih tu tak boleh. Kita pandai kita dan kita mikir sekalian dan kerja tu penting. Jadi lebih bagilah ni dunia terus berubah saudara sekalian. Dunia berubah drastik. Derah dunia berubah. Oleh itu hari ni masalah kerja kita pun kita nak fikir ke, nak berubah malah mana dan sebagainya. Nak fikir nak alah mana supaya kita tu termasuk orang-orang yang boleh jaga rezeki untuk anak bini, anak isteri kita dan sebagainya.
Yang penting Islam suruh kita kerja siapa boleh buat terbit zakat. Wali zakati fa'ilun. Maknanya kita kerja siapa boleh buat terbit zakat. Ini konsep Islam aja. Kerja siapa boleh buat terbit zakat. Jadi hari ni kita dengar orang sedekah banyak-banyak bukan orang Islam. Orang tua punya Microsoft. Sedekah tahun ni saja tu 900 juta dia kot. Dolar Amerika 9,000 juta dolar Amerika sedekah untuk kebajikan umum. Jadi kalau kita dengar orang Islam kita Sulaiman Ar-Rajihi sedekah 20,000 rai buah taman dia lepas puasa ni untuk orang Islam seluruh dunia. Ni mana pada bila kaya setara tu dia guna untuk pada orang ramai, bukan untuk seorang dah. Kerana hari ni dunia ini ada orang kaya, ada orang sesuatu dan sebagainya, ada orang tak ada makan ni. Jadi inilah penting orang kaya berpandangan pasal ni. Dan orang sesak tu kita orang yang orang bukan orang kaya ni kita berasa cukup dengan apa yang ada, tapi saya tegaskan tidak tinggal usaha dan kerja. Maknanya walaupun kita sesak tapi kita tak bekerja dan janganlah apa yang panggil kita siapa malas kerja. Kerana malas ni adalah merupakan puncak utama kegagalan seseorang. Bila malas saudara sekalian Allah habis. Malas ngaji tak boleh ilmu, malas kerja tak boleh perkara. Malas jalan tak sampai ke depan. Malas ni deh. Orang-orang tua dulu ajar lah, jangan kecek dua kali oleh hidup. Satu malas yang dua celaka. Tak boleh kecek orang tua dulu. Sebab tu saudara sekalian, malas adalah merupakan punca pertama orang tak berjaya. Dan malas ni salah satu perkara yang boleh menjadikan seseorang itu beku, kaku dan sebagainya. Bila beku, kaku, maka dia tidak akan bekerja. Dan dalam Islam ya ajar, jadilah orang tangga atas terus sekalian. Ada 7 orang yang bila mati esok dia akan berada di bawah naungan Allah. Di bawah naungan Allah daripada masyarakat esok. Orang lain di waktu ni memang tidak ada teduhan belakang. Teduhan satu, orang yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Nombor satu. Yang kedua, orang yang hati dia selalu gantung di masjid dan sebagainya. Oleh itu, saudara-saudara macam sekalian, kita benar-benar ni kita nak fikir bagaimana supaya kita ibadat kita dapat menjadi naungan daripada masyarakat esok. Itulah satu kewajipan kita, dan harta yang kita ada akan jadi naungan daripada masyarakat. Nah, hari ini saudara-saudara yang sekalian, bila ada qanaah, bila ada rezeki berkecukupan, kita tak deki kat orang. Demo kaya, alhamdulillah, kita tu bahagia. Inilah hebatnya seorang. Bila hati dia molek ni mereka, hebatnya. Demo beli kereta, alhamdulillah, kita tak beli tak boleh, tapi janganlah boleh beli kereta kita berkaca juga. Padahal pendapatan kita tak ada. Pergi padai kita pada tahu mutu ya, tahu kita ni dah. Mutu pada dah. Demo tak pada mutu pada sikai. Demo tak pada sikai pada jalan kaki. Inilah tingkatan yang penting kita rasa bahagia dengan apa yang kita ada. Tapi kerja saja tinggal. Dan kerja ni dalam Islam adalah merupakan satu ibadat. Satu ibadat kerja ni, satu ibadat. Satu hari saya pernah setuh bahawa ni ada seorang pemuda tubik jalan lagi. Ada tu dia ni kalau pergi kali kita boleh follow banyak. Nabi kata jangan katalah tu. Mungkin budak muda ni pergi kerja untuk sara mak dia, maka dia adalah fisabilillah. Mungkin seorang budak muda tubik pada rumah nak sara adik dia hak apa jalan tak boleh tempan dan sebagainya, maka dia adalah fisabilillah. Mungkin budak muda ni jalan tubik pada rumah nak pergi kerja untuk sara anak isteri dia, maka dia adalah fisabilillah. Ni nak ayat atas kerja Islam ni penting sekali sekalian. Dan kira pandai jaga tu setengah daripada ma'isyah. Al-iktisad nisful ma'isyah. Pandai kira, pandai jaga harta setengah daripada kehidupan. Kejayaan adalah kehidupan. Oleh itu saudara-saudara mati sekalian, inilah pentingnya kita perlu sekali mempunyai rezeki yang berkecukupan, merasa cukup, qanaah.
Dan dia akan selalu berasa kata rezeki itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh makan ni, alhamdulillah. Sebab itulah bila nak makan bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan alhamdulillah. Ni pun tak hidup kita Allah. Buat apa? Nak makan pun kita terlupa padahalnya kita nak makan daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila sudah makan alhamdulillah. Hak ni pun kita lalai lupa. Nah, terlupa kita. Kita berasa kata hak kita. Ni kita kadang-kadang terlupa. Saya pernah buat contoh malam ni. Air peli. Kita tengok di sini Pak Tubik ni, kita tak tengok di taki air. Padahalnya air peli bukan tubik kok. Bukan tubik di sini tak, tapi tubik di taki air ni. Kita terlupa taki air. Maknanya rezeki yang kita makan adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan membazir, jangan tahap atau dan sebagainya, dan berpadan dengan pendapatan kita. Rezeki berkecukupan, dan usaha tu kena kuat saudara sekalian, bekerja lah. Kerana sesungguhnya kerja adalah merupakan ibadat, dan hari ini saudara sekalian, bila kita tak kerja, Islam marah sangat. Tak kerja alas siapa. Nah, Islam tak usah meminta sedekah. Kalau ni banyak berlaku saudara sekalian, banyak peminta sedekah yang tidak ada alasan. Minta sedekah ni pun satu hal juga saudara sekalian. Nah, kadang-kadang mai minta sedekah untuk mencari makan, mencari rezeki. Oh, ni satu hal. Jadi kita haraplah tidak ada orang kita minta sedekah untuk diri sendiri. Nah, dan kalau boleh jadilah tangan atas, jangan jadi tangan bawah. Kerana tangan atas lebih mulia daripada tangan bawah. Jadi tangan atas hari ni. Selama mana kita jadi tangan atas, maka itulah kemuliaan. Selama jadi tangan bawah, itulah kehinaan saudara sekalian. Nah, jadi saya usipolah kata dalam Islam ni saudara sekalian, kita kena bekerja. Yang kedua, kita kena pandai jaga harta. Yang ketiga, kita kena reda dengan apa yang kita ada. Dan seterusnya, kena belajar tentang rezeki berkecukupan. Popiang ada. Kena belajar supaya rezeki kita berkecukupan. Rasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi usaha dan kerja jangan tinggal. Hari ni kita nak tengok tanah-tanah kita tak kosong dah saudara sekalian. Tepi rumah, belakang rumah, tanahlah serai, tanahlah kuah, tanahlah apa saja. Mudah-mudah sikit-sikit. Nah, tanah-tanah kosong banyak-banyak hari ni, tanahlah segala jenis. Apa saja saudara sekalian. Nah, dan sebagainya. Nah, dia gaduh nak jual lah. Ni kadang-kadang kita tu nak beli kereta penjual tanah, nak beli motor penjual tanah. Sikit lagi anak cucu kita nak duduk mana? Anak cucu nak duduk mana kalau bakal jual habis. Nah, walaupun banyak akhirnya jadi sikit juga saudara sekalian. Sebab itulah saya syorkan hari ini saudara sekalian, kita bagaimana supaya rezeki yang ada tu kita boleh bekerja, boleh buat, boleh guna untuk faedah. Nah, dan kita berasa bahagia dengan apa yang kita ada ni. Saya ulang kali tu saudara sekalian. Berasa bahagia dengan apa yang kita ada. Nah, boleh rumah tahun ni alhamdulillah. Nah, tapi mana usaha kerja tidak kita tinggalkan. Barulah kita jadi orang yang berjaya dalam hidup. Ingat, rezeki yang baik itu bukan ukuran banyak atau sedikit. Rezeki bukan di situ, tapi duduk di berkat. Ni berkat ni penting dia kata. Ada orang boleh gaji 30,000. Tepat 2 habis dah. Kerana tak berkat. Sebab apa tak berkat kita tak bahas. Kita bahas dia. Sebab apa? 42 habis dah. Gaji 30,000, 40,000, 42 habis dah. 43 yang pening dah, stres dah 43. Tapi dia ni gaji 10,000. Nah. Di hujung bulan dia boleh taruh lagi 1,000. Sebab apa? Berkat. Berkat satu sumber daripada mana kita ambil harta kita? Duit kita ambil sumber mana? Kalau ada capur benda tak molek, itu tak berkat. Yang kedua pula, kerja ke apa kita? Betul, kita tengok orang kampung, dia kerja sikit-sikit tapi dia boleh taruh duit. Demo ni gaji puluh-puluh ribu tapi tak boleh taruh duit sekhabut. Akhirnya demo ni pergi bertai duit demo ni. Ni nak ayat berkat penting. Jadi rezeki yang baik itu bukan duduk di banyak sikit, tapi duduk di berkat. Duduk di berkat. Berkat ni lah. Bila ada berkat, maka itulah dia rezeki dia berkecukupan. Cukup dengan apa yang kita ada. Kita nak bahas panjang dalam buku berkat ni. Kerana berkat ni ada 21 makna. Dalam kitab berkat 21 makna.
Dalam hidup kita nak cari hidayah, nak cari rahmat Allah, nak cari nikmat, dapat barakah. Berkat ni penting. Bila kita nikah, maka hidup kita berkat dalam rumah tangga. Bila ada harta, berkat harta kita. Nah, bila boleh anak berkat. Ni berkat tu penting dia kan. Inilah pentingnya. Bila berkat mana dia cukup dengan apa yang ada. Bila tak berkat tak cukup. Adanya anak pun tak cukup. Tak cukup. Harta tak berkat. Misalnya boleh 30,000 ada. Hutang gotu punah, hutang ni punah. Hutang gotu nak duit, hutang ni nak duit bila tak berkat. Tapi bila berkat, terus sekalian duit sikit pun cukup. Penting sekali duit ada, pisah walah hana jadi berkat. Dan dalam harta tu kita ada infak, kita ada sedekah, kita ada zakat dan sebagainya. Di antara sebab nak berkat harta kita iaitu bila kita ada sedekah, bila ada infak, bila ada zakat dan sebagainya. Ni tak ada sedekah langsung, nak boleh 30,000 senyap dik. Bagaimana nak berkat? Sepatutnya saudara sekalian, dia membuat perincian 10% harta kita untuk sedekah. Budak-budak nak ngaji, tak ada duit, kita ambil duit kita lah, tolong 10% duit kita, tak apa. Misalnya kita gaji 30,000, kita beri dia 300 sebulan misalnya. Tak apa, pergi ngaji, kita beri dia mendidik, ngaji cidik, ngaji bomo, ngaji gapo dan sebagainya, kita tolong. Tahfiz Quran dan sebagainya, kita ambil duit kita sedekah atau bawalah harta yang kita boleh merupakan harta yang berkat sekalian. Jadi ukuran berkat tak berkat, iaitulah bukan duduk di sikit banyak, tapi duduk di berkat tak berkat tu harta ni. Berkat ni penting saudara sekalian. Oleh itu kembali pada perbahasan kita saudara sekalian. Orang yang ada rezeki berkecukupan ni, dia tak buat benda-benda tak molek. Kalau nego dia tak tipu, dia tak curi, tak masuk kebun orang, tak merompok, tak curang dalam takaran dan timbangan. Kalau ni mega pun tak makan, kalau beli jual dia pun tak bubuh katuk lubang dan sebagainya. Ini tak suak duit dan sebagainya. Ni barulah harta kita diberkat saudara sekalian. Jadi saudara sekalian yang kita nak bahas hari ni, bila kita ada harta dah, bagaimana supaya harta kita cukup, rezeki berkecukupan, dan bagaimana bila berkecukupan ni 3 perkara. 1, berasa bahagia dengan rezeki yang ada. Yang kedua, tak tinggal usaha. Yang keempat, dia dapat memanfaatkan harta yang dia ada. 3 perkara ni saudara sekalian. Maknanya duit yang ada ni boleh memanfaatkan baik untuk anak isteri dan orang lain dan sebagainya saudara sekalian. Oleh itu gimana dalam agama kita, qanaah saya sebut tadi deh, iaitulah dia akan selalu merasa cukup atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Ini makna qanaah dia. Tu hari apa dia rela menerima apa yang Allah berikan. Tu harinya ni alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Jadi qanaah tu apa? Adalah sikap merasa cukup atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Selalu reda atas hasil yang telah didapatkan. Jadi maknanya reda. Hak tahu kita reda, dan inilah merupakan satu hal penting dalam kehidupan kita, dalam mencari harta dan sebagainya. Dan dia akan bersyukur pada Allah. Syukur ni pun satu hal penting dalam kehidupan kita. Siapa dia, sebab Tuhan katalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Tuhan kata kita manusia ni sikit benar orang bersyukur. Makna banyak tak bersyukur. Ni sebab ni Tuhan kata sendiri, makna wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit benar hamba aku bersyukur pada Tuhan. Padahalnya kalau kita nak bersyukur Allah banyaknya saudara sekalian. Kita duk nyawa ni tak kena bayar. Terasak kita kecek seminit pun kena bayar dah. Kita kecek setengah minit pun kena bayar. Sekali tu orang kena bayar. Tapi udara Tuhan peri. Nasi yang masuk dalam mulut kita, berapa ribu hutang sehari. Jauh manakah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala?
syukur ni penting sekali. Nah. Tapi syukur kena tepat lah. Nah. Tak kena tepat lah. Nah, ada pernah berlaku dia tunjuk ketik ular. Ketik ular kecil. Nah, bobak. Ketik ular. Orang kata, syukur kamu ketik ular kecil. Oh, itu tak saya. Apa? Takut. Apa? Kalau bersyukur takut Tuhan tambah ular besar. Tu syukur tak kena. Nah, jadi pasal itu tak kena. Oleh itu syukur sini maknanya kita terima kasih, kita reda di atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pandai kontrol harta kita supaya harta kita benar-benar melahirkan faedah. Nah, faedah yang baik untuk diri kita, baik untuk anak isteri kita dan untuk masyarakat. Kalau tidak, saudara sekalian, maka kita tidak akan dapat mencapai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan selalu menghargai segala pemberian Allah. Tak ada kira apa kita menghargai. Nah, semua yang Tuhan beri kita, misalnya saya biasa buatlah ni. Saya ambil wah dokong, wah duku, wah motel pak kita ya sekali. Wah motel, wah pedok dan sebagainya. Lepas kita makan. Lepas tu kita alhamdulillah, dokong pasal Allah ni, duku pasal Allah ni, lasak pasal Allah ni, deria pasal Allah ni. Jadi cepedok pasal Allah ni, alhamdulillah Tuhan ni bijak sungguh. Nah. Tuhan ni bijak sungguh. Nah, pandainya Tuhan. Tak serupa rasa. Dukung ada orang lain dah. Lasak ada orang lain. Tuhan ni bijak sungguh, saudara sekalian. Orang tak bersyukur lah. Sebab cerita demo tu. Cerita sikit lah. Apa cerita demo tu? Duduk tidur. Duduk tidur berpaung. Apa? Bertidur berpaung. Apa tu dia panggil tu? Apa bulat-bulat kan? Papau lah mudah-mudah. Tidur papau. Tidur papau. Tidur tengok. Tengok apa? Dia tengok atas itu. Dia atas lah tu. Itu hari ni tak pandai sungguh. Macam. Dia tidur macam. Tidur macam. Itu hari ni tak pandai sungguh. Batal macam besar. Wah lah. Pang timur batas lah. Wah besar. Tuhan ni tak pandai. Tak pandai Tuhan ni. Dia mikir Tuhan tak pandai. Dia tak dan. Luruh macam hak masak tak hidup dia. Darah. Tengok. Darah. Dia tak mujur. Wah macam lah. Kalau macam besar pun timur hacur dia hari ni. Bawa khabar tu sekarang. Ini ayat apa yang Tuhan buat tu kena dah. Yang penting sejak mana kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saudara yang serahmati sekali hari ini kita kena pandai merancang. Harta yang Tuhan beri kita pandai merancang dan kita pandai buat 1, 2, 3 supaya harta kita tu cukup, rezeki kita cukup dan seterusnya tidak timbul rasa deki orang, tidak timbul rasa nak hak orang. Ni hak demo kita tak fikir tu dah. Jadi itulah nah. Dan akhirnya saya rasa untuk sekat ni dulu dah. Untuk hari ni akhirnya salah silap apa maaf saya minta akhirnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.